Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang akidah, tajuknya Malaikat yang Setia. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, doa sebelum belajar dan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan kesan beriman terhadap malaikat. Menjelaskan akibat tidak beriman terhadap malaikat. Jadi hari ini Ustazah nak murid-murid dapat mencapai kedua-dua objektif ini, iaitu dapat menyatakan kesan beriman terhadap malaikat dan yang kedua menjelaskan akibat tidak beriman terhadap malaikat. Jom kita belajar. Baiklah, sekarang mari kita belajar kesan beriman terhadap malaikat. Jadi kita akan pergi satu persatu malaikat yang telah kita pelajari. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, murid-murid dengar video yang Ustazah hantar, iaitu lagu nama-nama malaikat. Dengar semula supaya kita boleh ingat apakah nama-nama malaikat yang kita perlu wajib beriman kepadanya. Jadi malaikat yang pertama ialah malaikat Jibril. Apakah tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Ingat ya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jadi kita tengok apakah kesan jika kita beriman dengan malaikat Jibril. Kesan beriman dengan malaikat Jibril ialah sentiasa membaca Al-Quran. Apabila murid-murid tahu bahawa malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu, iaitu menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan perintah-perintah Allah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Jadi bila kita dah tahu perkara tersebut, kita akan sentiasa membaca Al-Quran kerana kita percaya bahawa malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jadi semestinya Al-Quran itu benar kerana itu adalah perintah ataupun kata-kata daripada Allah. Jadi kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Kemudian kita lihat pula malaikat yang kedua, iaitu malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Jadi apakah kesan kalau kita beriman dengan malaikat Israel? Mari kita lihat. Kesan beriman dengan malaikat Israel ialah menziarahi orang sakit. Ingat semula, apa tadi tugas malaikat Israel? Iaitu mencabut nyawa. Jadi bila kita tahu adanya malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, kita akan memberi kesan kepada hati kita untuk sentiasa menziarahi orang yang sakit. Kerana mati itu pasti ya murid-murid. Jadi bila kita berpeluang untuk berjumpa dengan rakan-rakan ataupun kenalan-kenalan terdekat, apabila mereka sakit, baiklah kita ataupun eloklah kita menziarahi mereka. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya ialah meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Jadi kita lihat apakah kesan beriman dengan malaikat Israfil. Kesan beriman dengan malaikat Israfil ialah yang pertama, manusia akan bersikap sederhana dalam kehidupan. Kerana apa? Sampainya ataupun tibanya waktu malaikat Israfil meniup sangkakala, iaitu dekatnya hari kiamat. Jadi manusia akan menyedari
bahawa mereka perlu bersikap sederhana dalam kehidupan, tidak terlampau mewah dan tidak terlampau sombong dengan kehidupan mereka. Setiap perkara mereka akan lakukan dalam keadaan bersederhana. Kemudian yang kedua, sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Setiap apa yang kita dapat, setiap apa yang kita perolehi, kita akan bersyukur walaupun perkara tersebut sebesar zarah. Contohnya, orang tersenyum kepada kita, itu pun boleh membuatkan kita bahagia. Jadi kita perlu bersyukur dengan perkara tersebut. Itu contohnya. Kemudian kita lihat pula pada Munkar dan Nakir. Apakah tugas Munkar dan Nakir? Iaitu menyoal orang yang mati di alam kubur. Kesannya ialah kita akan sentiasa ataupun mempunyai niat untuk menziarahi kubur. Kerana kita percaya apabila orang yang telah mati, mereka akan disoal di dalam kubur. Jadi kita sentiasa menziarahi kubur untuk mengingatkan bahawa mati itu pasti. Kita juga akan disoal di dalam kubur nanti. Itu sebagai peringatan. Kemudian lihat pula kepada malaikat raqib. Malaikat raqib ini tugasnya mencatat amalan baik. Kalau murid-murid melakukan amalan yang baik, perkara-perkara yang baik, malaikat raqib akan mencatat perbuatan murid yang baik-baik itu. Jadi apakah kesan kalau kita beriman dengan malaikat raqib? Iaitu kita akan sentiasa melakukan kebaikan. Ustazah, apa kebaikan yang kita boleh lakukan? Banyak ya murid-murid, antaranya bersedekah. Apa lagi? Membahagiakan hati seseorang dengan apa? Menolong mereka apabila mereka memerlukan pertolongan. Okey, jadi kemudian malaikat atid. Malaikat atid tugasnya ialah mencatat amalan buruk. Kalau murid-murid melakukan kejahatan, melakukan perkara-perkara yang tidak baik, malaikat atid akan mencatat perbuatan tersebut. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Apakah kesan kalau kita beriman dengan malaikat atid? Kesannya kita akan menjauhi dosa dan maksiat. Sebab kita tahu setiap perbuatan kita yang jahat, malaikat atid akan catat. Jadi kita akan sentiasa ingat bahawa dosa dan maksiat ni kita perlu jauhi. Apa contoh perkara-perkara yang tak baik ni? Apa contoh perkara yang buruk? Seperti mencuri, menipu, mengumpat orang lain. Itu adalah perkara-perkara yang berdosa. Jadi murid-murid perlu jauhi perkara tersebut, kerana setiap amalan buruk kita akan dihitung di akhirat kelak. Kemudian malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat Ridwan tugasnya ialah menjaga syurga dan malaikat Malik ialah menjaga neraka. Jadi kita tengok apakah kesan beriman dengan malaikat Ridwan dan Malik. Kesannya ialah kita akan sentiasa berusaha untuk menjadi ahli syurga, kerana di syurga nanti pelbagai nikmat yang kita akan perolehi. Pelbagai perkara-perkara yang baik kita akan peroleh. Jadi kita akan sentiasa berusaha untuk menjadi ahli syurga. Macam mana nak jadi ahli syurga? Iaitu kita sentiasa mentaati perintah Allah SWT. Jangan sesekali melanggar perintah Allah SWT. Contohnya macam mana? Kalau kita diperintahkan untuk solat, solatlah. Solat fardu ada 5. Iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan isyak. Perkara-perkara yang wajib tersebut perlu kita laksanakan kalau kita nak menjadi ahli syurga. Kemudian yang kedua, kita akan menghindari perbuatan ahli neraka. Murid-murid, siapa yang akan masuk neraka ni? Iaitu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Contohnya murtad, iaitu tidak percaya ataupun tidak beriman kepada Allah SWT. Keluar daripada agama Islam, tidak berpegang kepada agama Islam. Itu contohnya. Kemudian apa lagi perbuatan ahli neraka? Semua perkara buruk lah. Contohnya menipu, yang salah kata tadi, mencuri, mengumpat. Itu antara perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan ahli neraka. Jadi kita dah belajar dah pun kesan-kesan beriman dengan malaikat-malaikat yang kita telah lihat tadi. Jadi
apabila dah habis kesan beriman dengan malaikat, kita lihat pula akibat tidak beriman dengan malaikat. Ada 3 yang murid-murid. Yang pertama, bila kita tidak beriman kepada malaikat, bila kita tidak percaya bahawa malaikat itu ada, yang pertama kita akan melakukan larangan Allah. Sebab apa? Kita tidak berasa takut, kita tidak berasa diperhatikan. Ingat tak malaikat Atid dan Raqib, iaitu mencatat amalan baik dan amalan buruk kita. Jadi bila kita tidak beriman, kita tidak percaya bahawa adanya malaikat Atid dan Raqib, kita akan sentiasa melakukan larangan Allah, sentiasa melakukan perkara-perkara yang buruk. Kemudian yang kedua ialah berakhlak buruk. Baru saya sebut tadi, iaitu melakukan perkara-perkara yang buruk yang tidak disenangi oleh masyarakat, oleh keluarga, iaitu perkara-perkara seperti menipu, saya kata tadi, mengumpat, mencela. Kemudian yang terakhir iaitu dimurkai Allah jika kita melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang bercanggah ataupun kita tidak patuh kepada perintah Allah. Allah akan marah, Allah akan murka dengan kita. Jadi kita perlu menjadi hamba yang bersyukur. Jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat ya, kita tadi belajar mengenai kesan beriman dengan malaikat. Kemudian kita belajar akibat tidak beriman dengan malaikat. Jadi murid-murid, patutkah kita beriman atau tidak beriman kepada malaikat? Kita wajib beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Jadi wajib kita beriman kepada malaikat. Jadi Ustazah harapkan murid-murid dapat ataupun sentiasa berusaha untuk melakukan atau melaksanakan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, supaya kita sama-sama dapat keredaan Allah dan disayangi oleh Allah. Amin. Jadi sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.